Salam sejahtera diucapkan kepada para penonton yang sedang menyaksikan video saya ini. Saya ialah Chang Yongze, pelajar UPSI yang memegang nombor kad matrik di 2023 1106787. Hari ini, saya akan membincangkan tajuk AIDS dan komuniti homoseksual dalam video ini. Apa itu AIDS? AIDS ialah Acquired Immune Deficiency Syndrome, dan penyakit ini secara rasminya telah mencecah 25 tahun pada 5 Jun 2006. Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menganggarkan bahawa sebanyak 25 juta kematian dan 33 juta jangkitan akan berlaku pada tahun 2008. Bahagian yang pertama kita akan masuk pada hari ini ialah penyakit dan jangkitannya. Pada tahun 1981, penyakit yang dikenali sebagai GRID, Gay-Related Immune Deficiency, telah merenggut nyawa sebanyak 121. Pada tahun yang berikutnya, HIV telah diasingkan daripada GRID selepas 447 orang lagi yang mati akibat AIDS. Suatu virus yang menyebabkan AIDS dan penyakit berkaitan ialah Human Immunodeficiency Virus, HIV, atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai virus kurang imun manusia. Virus yang menyebabkan AIDS juga menghasilkan satu set penyakit yang lebih ringan tetapi sering melemahkan pesakit, dipanggil sebagai AIDS-Related Complex, ARC. Antara penyakit-penyakit yang termasuk dalam ARC ini adalah nodus limfom besar, keletihan kronik, demam, pengurangan berat, berpeluh malam, dan kiraan darah abnormal. Cara penyebaran AIDS secara umum dan lebih luas melalui 3 cara. Yang pertama, seks tanpa perlindungan. Penggunaan dada intravena berkongsi jarum dengan orang yang dijangkiti. Yang ketiga pula ialah hubungan heteroseksual. Orang yang dijangkiti HIV ini boleh menyebar virus melalui cecair badan yang tertentu. Contohnya darah, air mani, dan rembesan paras. Ujian yang tersedia pada sekarang ini untuk AIDS adalah ujian melalui menilai darah. Dan ujian ini sebenarnya ialah menguji kehadiran antibiotik kepada HIV, tetapi bukannya ujian terus terhadap virus ini. Bidang perubatan sekarang tidak mempunyai rawatan untuk AIDS. Tetapi jangan risau, langkah pencegahan yang sesuai boleh mencegah jangkitan HIV dengan sangat berkesan. HIV ini sebenarnya adalah virus yang sangat rapuh, yang merebak hanya melalui keadaan yang spesifik sahaja. AIDS biasanya merebak melalui hubungan intim, seperti seksual, dan melalui pendedahan kepada darah yang tercemar sahaja. Dan seterusnya, kesan AIDS terhadap tindak laku seksual. Hubungan seksual dalam kalangan gay telah berkurang akibat jangkitan AIDS ini, tetapi tiada perubahan dalam tindak laku seksual bagi pasangan suami isteri yang normal akibat AIDS. Beberapa kajian menunjukkan bahawa lelaki gay cenderung untuk memandang rendah risiko hubungan seks tanpa kondom ataupun dikenali sebagai barebacking. Dalam kajian lain, terdapat 92 pasangan gay, hampir kesemuanya mereka menggambarkan hubungan mereka sebagai monogami, iaitu mempunyai seorang sahaja pasangan seks. Tetapi, hanya kira-kira separuh daripada mereka menggambarkan seks yang selamat. Suatu penyelidikan oleh Jabatan Kesihatan Awam San Francisco bahawa 1991 mendapati bahawa 43% lelaki homoseksual yang berumur 17 tahun hingga 19 tahun melakukan hubungan dubur tanpa kondom. Manakala di kalangan lelaki Afrika Amerika, bilangan ini mungkin setinggi sehingga 53%. Perkara yang membimbangkan kita ialah amalan seks tanpa perlindungan yang sengaja dilakukan oleh HIV positif dan HIV negatif ini adalah percubaan untuk dijangkiti AIDS. AIDS telah mendapat stigma dalam komuniti gay dan ini merupakan simbol kepunyaan atau suatu status istimewa. Lelaki gay terdorong oleh status istimewa sebagai HIV positif. Ini telah menjadikan suatu rencana keahlian istimewa dalam komuniti gay. Melalui video ini, para penonton akan mengetahui apa itu AIDS dan HIV dan mengetahui cara jangkitan dan kesannya terhadap tindak laku seksual. Oleh itu, saya berharap para penonton akan menjaga kesehatan diri dan mengelakkan diri daripada dijangkiti dengan penyakit-penyakit yang sebegini. Maka, tamatlah video saya pada hari ini. Itu saja yang saya akan sampaikan kepada semua. Terima kasih kerana telah memberi perhatian sepanjang video ini berlangsung.